Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertamanya syukur Alhamdulillah kerana tuan-tuan hari ini duduk di atas kapet bau ni. Alhamdulillah, hasrat kita untuk tukar kapet ni telah berjaya dan kita ucapkan jazakumullah khairan kathira kepada semua yang terlibat menyumbang sehingga kapet ni dapat ditukar, kapet lama, membolehkan kapet kita ditukar. Walaupun saya dengar kata ada orang komplain juga, kata dia sembahyang hidung dia termasuk bulu kapet baru. Tu pun jadi masalah. Dia kira kerja komplain. Tak ada apalah nak buat dalam dunia ni, main masjid duk komplain, duk cari benda aku nak komplain hari ni. Yang berikutnya ialah saya nak sebut sebelum saya terlupa. Oleh kerana malam kuliah saya ni ramai orang yang sebelum kuliah kita semua buka puasa Khamis. Jadi maka sesiapa yang sangat digalakkan untuk sesiapa untuk memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Jadi dia boleh bawa makanan dia. Saya akan minta pada pihak masjid nanti, mungkin letak raga ke, letak bekas di depan sana, supaya siapa-siapa saya bawa apa pun boleh. Dia bawa 3 ke 4 bungkus ke, tapi kalau ramai-ramai bawa, ramai orang boleh makan. Dia tak nanti nak kena bawa 100 bungkus, 200 bungkus, 300 mengikut jumlah jemaah yang ada. Dan ini akan membolehkan bukan saja kita berpuasa, juga kita memberi makan kepada orang yang berpuasa. Kita kembali pada hadis yang berikutnya yang akan kita baca, dan saya akan cuba baca 2 hadis malam ni serentak supaya ataupun sekaligus dalam satu kuliah ni, supaya kita dapat habiskan hadis yang berkaitan. Hadis yang pertama ialah hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia humming speaker ni, okey, mikrofon ni. Okey. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya.
Saya kadang-kadang bila lalu pada rawi macam Abu Sa'id Al-Khudri, kita telah kenalkan dia banyak kali. Imam Muslim, semua orang tahu Imam Muslim, Sahih Muslim. Nama dia tu Muslim, bukan Al-Muslim. Sebagai orang petulis Imam Al-Muslim, dia ingat semua Al tu baru jadi Arab. Nama dia Muslim, bukan Al-Muslim. Imam Muslim Ibn Hajjaj, Imam Al-Hadis. Imam Muslim ni dia sekarang kalau kubur dia ialah di Iran, di Naisabur. Dia An-Naisaburi. Dia lahir pada tahun kewafatan Al-Imam Syafi'i, iaitu pada tahun 204 Hijrah. Dan dia meninggal pada tahun 261 Hijrah. Artinya umur dia lebih kurang 57-58, begitu saja dia wafat. Dia meninggal. Daripada 6 yang utama, Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, daripada yang 6 itu, yang lain tu memang confirm bukan jalur ataupun titis keturunan Arab. Tapi Imam Muslim ni ada perbincangan sedikit, sebahagian menyatakan dia keturunan Arab. Maksudnya imam-imam yang lain tu tak ada. Al-Bukhari dia keturunan belah sana lah, belah golongan Furs, darah Parsi. Tapi bukan maksudnya daripada kawasan berkenaan Bukhara. Sekarang sebab itu Imam Al-Bukhari, siapa yang pergi ke Uzbekistan, dia akan tengok di kubur beliau di Khartang di Uzbekistan. Kawasan itu juga lahirnya Imam Muslim. Dia masuk sekarang dari segi pembahagian wilayah, dia berada di dalam wilayah Iran, Naisabur. Imam Nasa'i juga di sana, At-Tirmidzi juga di sana, Ibnu Majah di sana. Dan imam-imam ni semua bukan Habib. Allah mengangkat kedudukan mereka, mereka yang membela sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim saja saya sebut sikitlah, sebab tuan-tuan kita selalu baca Sahih Muslim. Nama tu Sahih Muslim kerana dia jadikan kitab dia sahih, tapi dia tak namakan kitab dia Sahih Muslim. Bukan dia buah nama diri dia, orang mudahkan panggil Sahih Muslim. Kitab dia Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min As-Sunan. Al-Musnad yakni kitab itu ada sanad hadis-hadisnya. As-Sahih sahih. Al-Mukhtasar yakni dia ringkaskan, min As-Sunan, daripada sunan dia ringkaskan, daripada banyak riwayat dia dipilih yang sahih. Min As-Sunan itu dulu. Semua kalau sambung penuh nama dia binaqlil adli anil adl an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diambil daripada rawi yang adil, diambil daripada yang adil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudahnya orang panggil Sahih Muslim. Muslim tu nama dia. Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi. Hadis ni kita dah baca sebelum ni, kita baca masa huraian, tapi kita tak baca dia sebagai hadis tajuk. Idza syakka ahadukum fi salatihi,
Jika seseorang kamu itu syak di dalam solatnya, apabila seorang kamu, when someone of you have doubt or in doubt about his salah, apabila satu orang kamu ada syak mengenai sembahyang dia, falam yadri kam salla, dia tak tahu berapa rakaat dia sembahyang, asalasan am arba'an, 3 ke 4, dia tak ingat. Ni Nabi sebut, dia tak ingat. Fal yatrahi syak, buang syak tu, cast aside the doubt, buang syak dia tu. Wal yabni ala mastayqan, dan binalah di atas apa yang dia yakin, based on what he is sure of. Bina di atas apa yang dia yakin. Thumma yasjudu sajdatain, kemudian dia sujud 2 kali sujud, qabla an yusallima. Hak ni yang nak jadi tajuk bahan ni, sebelum dia memberi salam. Kita dah bahas sebelum ni, sebelum dia memberi salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Yang dua kali sujud yang dia sujud tu, kata Nabi, kalau dia telah semayang 5. Macam mana semayang 5? Sebab tadi dia bina di atas yakin. Bila dia ni rakaat yang keempat ke rakaat yang ketiga ni, dia syak. Bila syak, nak kira berapa? Kira berapa tuan-tuan? Kira 3 lah. Pasal 3 tak syak. Sebenarnya yang syak ialah 4. Tang 3 tu memang confirm dah lah, tapi kemungkinan 4. Apa perkataan syak? Syak ni benda tak pasti. Baina antara. Banyak ni pun, yang ni pun boleh jadi, yang ni pun boleh jadi. Itulah syak. Kata hang ni syak kat aku. Dia kata. Maksudnya apabila ada syak, maksud ada prasangka, ada benda yang kita tak pasti tentang dia. Betul ke hang cerita ni? Syak lah tu. Tu Al-Quran kata afillahi syak. Adakah pada Allah ada syak? Jadi apabila kita tak pasti 3 ke 4, sebenarnya kita telah pasti 3. Sebenarnya 3 tu confirm dah berlaku. Kalau 3 pun kita tak pasti, macam saya kata 1, 2 ke 3, 4, tu memang berdengung banyak lah, telan ubat tak ancok lah, kan? Jadi apabila 3 ataupun 4, maka sebenarnya dia yakin dah 3 tu, tapi kemungkinan dia 4. Katakanlah dia ingat dah 3 ke 4, dia pun buatlah lagi 1. Padahal rakaat itu memang dah 4. Maka solat dia jadi berapa rakaat? 5. Solat dia jadi 5. Bila solat dia jadi 5, kalau sengaja dia solat 5, apa jadi pada solat dah? Batal. Sengaja hari ni kau tengok macam rajin sikit lah. Tadi rakaat tadi tu rasa macam korang kosong sikit, bagi 5 lah. Tak boleh. Dia 4. Dia buat macam tu, batal. Tapi ini kerana dia syak. Dia telah buat 5. Nabi kata, fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Jika dia sembahyang 5, maka yang ini mencukupkan untuknya, menggenapkan untuknya. Wallahu ta'ala alam apa maksud Nabi, tapi kemungkinan maksud Nabi,
Sembahyang yang ni dia 4. Sembahyang tu kalau 4. 4 ni genap. Jadi seolah-olah tambahan 2 sujud tu mengembalikan sembahyang tu jadi genap, bukan sembahyang jadi ganjil. Yang ganjil ni sembahyang apa? Maghrib berapa? 3. Ni sembahyang yang genap. Jadi kalau 5 jadi ganjil balik lah. Seolah-olah itu maksudnya. Dan barangkali itulah maksudnya. Itulah yang ditafsirkan oleh sebahagian para ulama hadis. Wa in kana shalla tamaman, jika dia telah sembahyang cukup, kanata, maka jadilah yang 2 sujud itu targhiman li syaitan, satu penghinaan. Targhim ni sebenarnya ambil benda tu bubuh di muka tu. Satu penghinaan kepada syaitan, padan muka syaitan. Padan muka syaitan, nak bagi kita lupa sangat, kita sujud lagi tambah pada Allah Ta'ala. Satu perkara yang diajar oleh agama, yang tidak diajar oleh golongan yang tidak beriman dengan agama, ialah selain daripada kita yang ada ini, adanya lagi makhluk lain yang kita tak nampak, tapi dia mempunyai urusan dengan kita. Syaitan. Dia ganggu salat kita. Dia ganggu hal-hal yang lain dalam hidup kita. Dia hidupkan permusuhan antara manusia, al-adawata wal baghdha, dan berbagai lagi. Dan syaitan itu everywhere. Dia ikut kita di mana-mana dan dia menghasut kita. Tapi kita tak takut sangat kat syaitan tu. Tapi kalau orang kata ada hantu raya, tengok pula filem hantu ke apa, takut. Janganlah, aku takut. Dia pun kata hantu ada ya. Padahal memang syaitan tu dah ada apa kata. Kita nak sembahyang tadi dia ada. Cumanya dia tak menjelma kita nampak, tetapi dia menjelma di dalam gangguan terhadap amalan kita. Apabila kita menyedari hal itu, maka kita sentiasa menyebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maka kita terasa bermaknanya apabila Allah Azza wa Jal mengajar kita menyebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bila kita tidak ada perasaan itu, kadang-kadang orang syaitan datang, ganggu dia, tak tahu dia nak buat apa, kita kata sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kadang-kadang ada gangguan, sama gangguan apa, gangguan betul ke, syaitan ganggu dalam perkasa dia terasa lain sikit gangguan dia, sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia kata sebut dah tapi tak jadi apa pun. Sebab apa? Sebab dia tidak memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Dia hanya menyebut perkataan. Macam juga kita kadang-kadang sembahyang a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tak terasa pun kita tak terasa pun aku memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Kita tak terasa kerana kita tidak meminta sebenarnya. Kita hanya menyebut perkataan-perkataan yang kita tidak cuba memahami dan tidak menyertai dalam jiwa kita meminta daripada Allah. Itu bezanya doa-doa yang mustajab dengan doa yang hanya dibaca tanpa ada apa-apa perasaan meminta daripada Allah. Maka sebab itu nanti kita akan tengok hadis-hadis Nabi ajar bagaimana untuk memohon perlindungan daripada syaitan. Ini hadis ni, dan saya nak baca hadis ni, kita telah baca, menyebabkan ulama-ulama khilaf. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan sujud sahw, macam saya sebut dahulu, selepas daripada salat, selepas bagi salam.
Di kalangan mereka ada yang menyatakan sujud itu sebelum memberi salam. Hadis ni sebelum memberi salam. Dalam mazhab Syafi'i sebelum memberi salam. Tapi bila kita baca hadis-hadis ni, kita dapati qaul macam mazhab Malik dan mazhab Imam Ahmad yang membezakan kesilapan-kesilapan di dalam solat itu lebih nampak halus dari segi pembahagian. Di dalam mazhab Imam Ahmad dan Syafi'i juga demikian, boleh sujud sahwi sebelum ataupun selepas. Cuma dia kata yang sebelum itu ialah apabila membabitkan kekurangan di dalam solat. Macam kita kurang apa? Terlupa baca tasyahud awal, terlupa baca bacaan-bacaan yang sepatutnya kita baca tapi bukan rukun. Termasuklah dalam mazhab Syafi'i terlupa kunut subuh. Mazhab lain tidak demikian. Maka itu sujudnya sebelum memberi salam. Adapun jika sujud disebabkan kerana penambahan, maksudnya kita dah bagi salam dah, habis dah, kemudian kita tambah pula disebabkan orang kata sembahyang kita tak sempurna, kita terpaksa tambah salat kita, maka dengan itu sujudnya adalah selepas memberi salam. Apapun siapa-siapa yang sujud sebelum ataupun selepas memberi salam adalah sah sujudnya dalam sujud sahwi. Jika dia membedakan, itu lebih afdal, seperti di dalam mazhab Imam Ahmad dalam hadis-hadis yang telah kita baca sebelum ni. Tengok hadis yang berikutnya. Kita pergi baca banyak hadis sikit. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatha fi salati syai'un. Daripada Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud, sahabi faqih, alim jalil, seorang yang alim dalam fiqh, Abdullah bin Mas'ud. Yakni dulu kita ada syarah dia, tapi kita nak pendekkan masa, kita masuk dalam hadis ni tu. Qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi salat. Falamma sallam, apabila Nabi bagi salam, yakni Nabi salat tak cukup rakaat. Qila lahu, dikata pada Rasulullah, ya Rasulullah, ahadatha fi salati syai', wahai Rasulullah, adakah telah berlaku sesuatu di dalam salat? Maksud ada perubahan barukah Allah turunkan dalam salat ni? Tak sama macam Nabi salat sebelum ni, segi bilangan rakaat. Sebahagian riwayat sebut baginda salat 3, sebahagian sebut baginda salat 2. Kejadian tu banyak yang berlaku. Qala wa madzak, Nabi kata apa dia? Qalu sallaita kadza. Mereka kata, wahai Rasulullah semayang begini. Qala fasana rijlai wastaqbala al-qiblata fasajada sajdatain summa sallam summa aqbala alaina biwajhihi faqal. Okey, nanti dulu saya terjemah yang dulu. Bila dah kata macam tu, fasana rijlai, Nabi pun luruskan kedua kakinya. Wastaqbalal qiblah, face the direction of qiblah, face the qiblah, Nabi hadapi qiblah. Fasajada sajdatain, Nabi SAW sujud 2 kali. Hadis ni dia ringkaskan, di atas penambahan. Sebahagian riwayat menyebut, sebahagian menyebut setelah Nabi dah tambah dah, kemudian Nabi buat 2 sujud ini. Summa sallam, kemudian Nabi memberi salam. Summa aqbala alaina biwajhihi, kemudian baginda menghadap kepada kami dengan wajahnya. Faqala innahu law hadatha fi salati syai'un
anba'tukum bih. Nabi kata, sesungguhnya jika ada apa-apa perubahan dalam solat, aku akan beritahu kamu. If something new introduced in the salah, I shall inform you. Jika ada apa-apa baru yang diberitahu dalam salat, aku akan bagi tahu. Yang Allah bagi, aku akan bagi tahu kamu. Walakin innama ana bashar, tetapi aku ni manusia. Ansa kama tansaun, aku lupa macam mana kamu lupa. Itu menunjukkan Nabi ni Tuhan yang hantar, Allah yang hantar. Kalau Allah tak hantar, jenis tak mengaku, kita terimam kata mana aku lupa hang kan. Ataupun kalau agama tu Nabi yang reka, Nabi kata ya, memang ada perubahan sikit hari ni, supaya tak malu, betul tak? Tapi Nabi kata, innama ana bashar, but I am a human being like you. Aku manusia. I forget just as you forget. Aku lupa macam kamu lupa. Ini yang saya sebut dulu apa dia? Basyariyatur Rasul, kemanusiaan Rasul. Yang ni sebahagian orang dia tak mau terima ni. Dia nak buat Nabi ni jadi super power. Nabi ni keajaiban, cahaya yang keluar daripada cahaya ni mengetahui segala yang ada di dalam pergerakan alam. Sekarang ni kita tengok hak mengaku ni, tuan-tuan boleh tengok video banyak-banyak ni. Habib ni boleh tahu segala benda ni, tahu yang itu, tahu yang ini, apa yang nak berlaku tahu, boleh panggil orang dalam kubur keluar balik. Segala keajaiban. Orang tak percaya kat Habib, sekali Habib bongkarkan kubur, orang kubur naik main jumpa, betul ini cucu Rasulullah, masuk balik dalam kubur, tutup. Cuma di Indonesia saya duk tengok di tengah hari yang tak boleh buat lagi, DNA orang minta suruh test, yang tu je tak berani. Tapi agama is not being introduced like that. Agama tak diperkenalkan demikian oleh Nabi. Orang Quraisy cabar Nabi. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin wa tufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila aw yakunu laka baitun min zukhruf أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. Apa dia Hamzah? Dan mereka berkata, kami sama sekali tidak akan beriman denganmu sehinggalah engkau terbitkan air tafjur lana minal ard, daripada bumi, yanbu'a, jadikan Mekah yang panas ni keluar air di tengah-tengah dia. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin, ataupun kau ada kebun-kebun anggur, kurma dan anggur. Au tusqit samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa, ataupun kau jadikan langit tu turun jatuh berkeping-keping, jatuh atas kami kalau betul kau Rasul. Challenge Nabi tu.
Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, ataukah kau bawa Allah dan malaikat datang menghadap kami. Au yakunu laka baitun min zukhruf, ataupun kau ada rumah yang dibuat daripada perhiasan emas yang cantik. Au tarqa fis sama, ataupun kau naik ke langit. Walan nu'mina liruqika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu, kami tak akan beriman dengan kau naik ke langit sehingga kau bawa turun kitab, kami nak baca kitab. Semua yang mereka challenge Nabi ni, Allah boleh buat tak? Allah boleh buat tak? Takkan tuan ragu-ragu, Allah boleh buat tak? Apa Nabi jawab? Allah suruh Nabi jawab, qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Katakanlah Muhammad, maha suci Tuhanku, aku tidak lain melainkan seorang manusia yang telah menjadi rasul. Maksudnya aku tak datangkan benda ni. I has no power. Aku tak ada kuasa. Ini kuasa Allah. Kau challenge aku. Kena kebenaran yang aku bawa, Quran ni. Hujah yang mana akal kamu tak boleh katakan apa lagi melainkan ini ajaran yang benar. Bukan mata kamu kebingungan melihat kejadian yang luar biasa. Ini agama yang Nabi bawa. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu, diwahyukan padaku sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan yang satu. Ini ajaran agama kita. Tapi ada orang dia nak ubah benda ni. Dia nak ustaz, habib, kiai, semua ni wali-wali yang power, boleh mengetahui apa yang berjalan di alam ni. Baca buku-buku Usulul Kafi dan Syiah. Imam-imam Syiah mengetahui segala pergerakan zarah di angkasa, di apa, dan mereka copy benda ni. Jangan main wali tahu apa-apa saja. Melebihi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kena kepada orang agama yang mengangkat dirinya, kau siapa nak kata aku lupa dalam sembahyang? Kamu yang keliru, wali tak keliru. Tapi Nabi kata apa? Innama ana bashar ansa kama tansaun. Aku ini manusia, aku lupa seperti mana kamu lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, apabila aku lupa kamu tolonglah ingatkan aku. Subhanallah. This is a real religion, agama yang benar. Tuhan hantar seorang manusia pada kita supaya kita boleh menirunya. Kalau Nabi tak lupa dalam solat tu, kita lupa kemudian, kita pun tak tahu macam mana nak buat bila lupa dalam solat. Tapi Allah takdirkan Nabinya lupa supaya kita dapat belajar. Bila kita lupa dalam solat, apa yang patut kita lakukan? Kerana ini agama Allah, dinullah, agama Allah. Kemudian Nabi kata, wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab. Apabila seorang kamu syak di dalam salatnya, maka dia hendaklah mencari yang betul. Yakni kalau 3, 4 dia cari, dia tentu yang yakin 3 bukan 4. Tapi kalau dia duk yakin memang 4, syaitan duk kacau telinga dia, kata 3. Ada orang was-was macam tu, tapi dia yakin dah 4. Tapi syaitan tu duk kata lah, kena 3, 4. Yang tu dia bukan syak ke apa, sawab dia adalah 4. Ada orang gangguan, dia suka ganggu. Was-was ni syaitan. Ibn Qudamah kata, sahabat ada syak. Syak tu tak pasti. Sahabat tak ada was-was. Kalau ada was-was, Ibn Qudamah kata, dah kena bunuh lah zaman tu. Maksud Ibn Qudamah dia nak kata,
Orang tak terima was-was ni. Was-was ni syaitan. Sekarang orang dia was-was, semayang 3-4 kali, ulang balik. Was-was. Ambil ayat semayang sampai lencun. Syaitan duk kata, tak kena sikit gigi tang kaki tu, patah balik pula. Lepas ambil, syaitan kata tak kena sikit gigi tang pipi tu, patah balik pula. Syaitan. Itu was-was. Itu was-was, buang. Cast aside. Was-was tu. Itu buang sebelah. Was-was lain. Yang ni kita syak. Was-was ni macam tu. Setiap kali nak baca duk teringat muka Tok Guru tajwid dia. Tok Guru dia kata, jangan tak cukup pedas tak sah, tak cukup pedas tak sah. Ini pun satu masalah. Orang belajar tajwid nak bagi sebut elok. Dia belajar tajwid bagi semayang tak elok. Sebut sekali. Dan kadang-kadang saya nak minta pada guru-guru tajwid ni, jangan berlebih-lebihan sehingga perfection okey. Siapa yang boleh sebut dengan perfect. Tetapi bahasa macam tu lah. Dia sebut Alhamdulillah. Oh tak boleh, tak cukup pedas, tak cukup pedas. Apa pedas ni? Ini bukan sambai hijau atau sambai merah. Bila makhrajnya menepati ataupun menghampiri, okeylah untuk orang awam tu. Jangan sampai dia sampai tak boleh semayang. Dia semayang tapi orang-orang jadi kacau. Duk hap. Dia ni penat ke? Dia tak penat. Baca surah Fatihah. Pasal ha banyak. Kalut itu. Orang belajar tajwid nak sebut bagi makhraj sebagai elok, bukan jadi was-was. Semalam ada orang sebut dekat saya. Kadang-kadang salat, kadang-kadang ada ilmu salat, ilmu fiqh di dalam salat. Ini penting. Kadang-kadang ada orang dia tumpu satu ilmu yang boleh, bukan tak boleh. Tetapi jangan sampai kita spend a lot of time dalam ilmu tu, banyak masa dalam ilmu tu, sehingga kita terlepas daripada ilmu-ilmu yang asas. Semua orang pergi mengaji tarannum. Tarannum ni dia mengaji lagu. Bolehlah lagu apa pun dalam Quran, mengaji Quran ni bagi sebutan dia betul, tak apa. Naksika ke, bayati ke, apa ke, itu semua bukan ada asas daripada mana-mana riwayat yang jelas. Kemudian orang berikan namanya. Tak apalah, bukanlah tak boleh. Tapi sampai duk fikir nak bagi jadi rentak tu, jangan bercampur lah apa. Jadi you spend a lot of time untuk itu. Lebih baik bagi perhatian pada sebutan dan memahami makna-makna di dalam bacaan, khususnya yang membabitkan di dalam salat. Falyutimma alaihi, kemudian sempurnakan. Thummal yasjud sajdatain, kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq alaih, wallahu alam. Azan dulu untuk saya jawab beberapa soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tengok ada beberapa soalan, tapi saya tengok di buku saya ni ada yang soalan pelajar kuib santang. Saya tak jawab lagi minggu lepas ya. Sebahagian ada siapa hantar soalan. Saya jawab dulu soalan yang minggu yang saya tengok yang ada di sini ni. Jika saya rasa saya belum jawab minggu lepas soalan yang ditanya ni. Ni soalan pelajar universiti ni. Pernah tak terjadi di dalam bidang hadis mauquf, tetapi dari jalan riwayat yang lain ada bersambung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis mauquf ialah hadis ataupun riwayat yang terhenti kepada sahabat. Maksud sahabat perkataan itu disandarkan pada sahabat, tak disambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika disambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya marfu'.
Hadis itu diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau riwayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang kalau kita tengok soalan ni mungkin dia tanya ni ialah, ada tak tengok hadis tu sampai kat sahabat saja, tapi kalau kita cari sanad-sanad yang lain dia sampai pada Nabi. Mungkin tu kot maksud dia. Saya tak pasti. Tapi kalau itu maksud dia, ada beberapa riwayat, banyak juga riwayat yang orang kata sahabat kata, tapi akhirnya jumpa jalan lain yang sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di atas beberapa hal. Yang pertama, sama ada dia mauquf, dia perkataan sahabat, tetapi makna dia itu memang tak mungkin mesti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis Bukhari, di Muslim, Aisyah kata, innallaha farada as-salata hina farada raka'atain. Allah Ta'ala apabila memfardukan salat 2 rakaat fi safar wal hadar, sama ada semasa musafir ataupun semasa tidak musafir. Fa uqirrati as-salatu safar wa azida fi salati al hadar. Kemudian Allah kekalkan semayang musafir itu 2 rakaat, tapi semayang yang tidak musafir ditambah lagi 2 rakaat, jadi 4. Jadi kata-kata Aisyah ni, semayang ni adalah 2-2, kemudian masa awal 2-2, musafir ke tak musafir ke semua 2, zuhur pun 2, asar pun 2, subuh memang 2 lah kan, yang lain itu semua 2. Kemudian ditambah kata Aisyah, yang 2 tu jadi 4 bagi tidak musafir, yang musafir kekal. Kata-kata Aisyah ni, walaupun kata-kata dia mustahil lah daripada dia, ini mesti benda ni marfu', benda yang memang daripada Nabi SAW. Kejadian ni sandarnya kepada Nabi SAW, walaupun kataan Aisyah. Ada benda yang perkataan sahabat, contohnya dalam Muwatta' Malik, Abu Hurairah dikatakan menyebut, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Wanita berpakaian tetapi bertelanjang, jalan berlengang-lenggok, tak masuk syurga dan tak mencium bau syurga. Dalam Muwatta' kata-kata Abu Hurairah. Tapi di dalam Muslim kita ada hadis yang Abu Hurairah juga, sinfan min ahli nar lam arahuma qat, qaumun qaumun ma'asiyab, kaum yang ada siyab ka'adnabil baqar, yang ada kan. Lepas tu nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumillat ru'usihinna ka'asnimatil bukhti. Itu disandar pada Nabi, 2 kaum yang Nabi belum pernah tengok, sinfan min ahli nar, 2 keluarga, 2 daripada ahli neraka yang Nabi belum pernah tengok lagi. Nabi kata, satu kaum ma'ahu ka'asiyatul baqar, dia seperti cemeti, ma'ahum siyad ka'adnabil baqar, bersama mereka itu cemeti seperti dengan ekor lembu. Kemudian nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumillat, itu ada di dalam sahih Muslim, sanadnya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh 2 lah yang saya ingat contoh. Ada satu hadis, saya lupa siapa. Jika kau lupa, aku pun lupa. Apa ya topik kata? Di dalam hadis itu ceritanya Zubair ibn Awam bertengkar sikit dengan sahabat lain, isu air. Siapa yang patut pakai air dulu, air untuk kebun? Nabi, lepas tu dia padam. Beliau buat keputusan Zubair yang pakai dulu. Sahabat yang seorang ni tak apa hati, kata Nabi pilih kaum dulu.
tolong syarah hadis ni kalau ada masa. Oi, senang dia. Ni apa pula? Tak apa lagi. Mungkin dia maksudkan ni ada peristiwa seorang Ansar, dia takhasama Az-Zubair ibn Awam, dia berselisih faham dengan Zubair ibn Awam. Dia ni faqad syahidal Badr. Ansar ni ahli Badar. Dia berselisih sebab apa? Dia berselisih, depa ni ada kebun. Dari satu kawasan nama dia Sirajul Hurrah ataupun Sirajul Hurrah. Hurrah satu tempat di Madinah ni. Jadi bila dia bersisih, dia ada jalan air, saluran air yang masuk ke kebun mereka. Saluran air tu dia masuk ke kebun Zubair dulu. Kita kena tahu Az-Zubair ibn al-Awwam ni adalah merupakan sahabat Nabi, hawari Nabi. Dia orang mana? Dia orang muhajirin. Dia ni hubungan dengan Nabi ni macam sepupu lah. Sebab Az-Zubair ni anak kepada Safiyah binti Abdul Muttalib. Ingat tak Saidina Hamzah? Hamzah bahkan bapa saudara Nabi. Sebab tu Nabi nama apa? Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Safiyah binti Abdul Muttalib berapa? Adik-beradik dengan saudara perempuan Hamzah. Ni pun nama Hamzah juga. Hamzah. Safiyah binti Abdul Muttalib ni, dia ibu kepada Az-Zubair ibn al-Awwam. Faham tak tuan cerita ni? Ibu kepada Zubair bin Awam. Jadi di Madinah, Az-Zubair ni kira orang Mekah lah, baru berhijrah ke Madinah, dan dia ada tanah kebun di Hurrah tu. Bila air masuk, dia masuk tanah Zubair dulu, barulah masuk tanah lelaki Ansar ni. Jadi Ansar ni tak puas hati. Dia tak bagi Zubair sekat air tu. Dia kata air tu biar masuk terus tanah aku, hang jangan ambil. Adalah juga orang kadang-kadang kepala kan boleh kira kan. Nak kata tak bagus pun bagus, dia pernah terlibat dalam perang Badar. Jadi kes itu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dibawa kepada Nabi, Nabi kata Zubair, isqi Zubair al-ma. Nabi kata isqi ya Zubair, maksudnya kau wahai Zubair ambillah air tu. Thumma arsilil ma ila jarika, kemudian air tu kau biarlah jiran kau pula dapat. Maksudnya dia masuk kebun kau dulu, kau ambil, tapi biarlah masa tu jiran kau dapat. Tak payahlah ambil sampai habis, walaupun ikut-ikut boleh ambil dulu sampai habis. Sekali ayam tu air tu lalu, biarlah jiran pula ambil. Tapi Nabi kata kau ambil, isqi ya Zubair wa arsilil ma ila jarik. Kau wahai Zubair ambil dulu, ambil air tu, kau kata biar air tu sampai. Lelaki Ansar ni dia tak puas hati, tak tahu dia mau macam mana. Dia kata inkana ibna ammik, dia kata kat Nabi, bukan pasal apa, sebab itu anak, itu sepupu kau. Dia kata kat Nabi itu. Dia kata iyalah, dah dia sepupu kau, berat dah tu. Nabi punya hukuman tu betul dah. Takkan Zubair tak boleh ambil air tu lalu kawasan dia. Dia ambil lah, sakit kau lah ambil pula. Dia kata inkana ibna ammik,
Kalau dah sepupu kau, macam tu lah putusannya. Macam tu maksud. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dia kata, fatalawwana wajhu Rasulillah. Berubah terus muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, isqi ya Zubair, kau ambil air wahai Zubair. Summa ahbasil ma hatta yarja'i ila al-jadr. Kau ambil wahai Zubair, kemudian kau tahan air itu sehingga dia naik memenuhi tebing, baru kau bagi kat dia. Hukuman Nabi yang awal tu supaya Zubair ambil kemudian terus bagi kat jiran, itu hukuman yang mana toleransi. Ikut-ikut air datang kat Zubair dulu, Zubair berhak lah ambil bagi habis dulu, lepas tu orang lain lah ambil. Nabi bagi hukuman yang apa, kira ihsan lah, janganlah ambil banyak sangat, ambil sikit bagi teruslah kat dia. Dia tak puas hati. Bila tak puas hati, Nabi kata, Zubair, kau ambil air itu sepenuhnya yang mana hak kau, lepas tu baru kau bagi kat dia. Padan dengan dia yang tak puas hati tu. Jadi Nabi bagi balik hak Zubair yang sepenuhnya. Dan di dalam Bukhari dia kata, itulah sebab turun ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim di atas apa yang mereka berselisihkan, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati sebarang tak puas hati terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka menerimanya sepenuhnya. Itulah peristiwa. Saya ingat mungkin soalan tadi ni dia maksudkan peristiwa tu kot. Bukan Nabi hukum kerana keluarga dia. Nabi hukum tu tak ada kerana Zubair tu sepupu ke apa. Betul lah hukuman tu. Takkan orang tu air sungai lalu, air lalu, kau jangan ambil, aku je ambil. Kau tu duduk belah sana, air lalu di tanah dia dulu, dia lah ambil dulu. Jadi Nabi kata sekarang sekat sampai dah dapat air banyak dah, penuh, baru buka sekatan tu bagi ke dia. Hak hukuman yang awal itu, hukuman yang kedua itu hukuman hak yang sepenuhnya. Tapi hukuman yang pertama itu hukuman yang bertolak ansur. Yang tolak ansur tu dia tak mau. Tapi nak cerita Nabi pun, hatta Nabi buat keputusan, ada orang boleh tak puas hati. Kata manusia tu yang tengok Nabi, yang menyaksikan peperangan bersama dengan Nabi dan kemenangan di pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah kah? Jawab sikit soalan ni. Apa hukum orang dewasa main teddy bear? Dah orang Malaysia main teddy bear. Pelajar-pelajar kuih ingat kena. Saya nak beri pandangan, tuan-tuan nak kena ada pandangan, nak kena ada gambaran terhadap hukum, dasar hukum di dalam perkara-perkara muamalah dalam agama. Islam ini di dalam perkara ibadat mahdah, ibadah yang ada kifiat dia, yang dia straight. You tak boleh amal melainkan adanya dalil. You tak boleh buat reka semayang sendiri, tambah rakaat semayang, tambah amal. Yang ni tak. Yang ni dia setting ni telah Allah buat turun. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang tambah dalam urusan ini apa yang bukan dari agama ni, dia ditolak. Okey. Itu ibadah.
Tapi dalam soal muamalah, soal kehidupan, agama sifatnya luas. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada setiap benda itu dibolehkan. Sehingga ada dalil yang kata tak boleh. Makan, semua boleh. Sehingga ada dalil yang kata tak boleh. Oh, khinzir, Allah tak bagi, tak boleh. Apa lagi? Anjing. Itu pun khilaf al-mazhab, tapi tak boleh. Benda-benda yang disebut, yang dilarang, mayat, bangkai, semua ni tak boleh. Minuman, semua boleh. Ayak nera, boleh. Ayak tebu, boleh. Arak, memabukkan, tak boleh. Bukan kata, semua tak boleh, kena cari dalil. Kenapa kau makan burung puyuh? Apa dalil makan burung puyuh? Tak ada. Apa dalil kau nak kata tak boleh makan burung puyuh? Dia kena macam tu. Apa dalil boleh pakai baju Melayu? Mana boleh macam tu? Apa dalil tak boleh pakai baju Melayu? Kerana pakaian. Pakai baju Melayu boleh, baju kurta boleh, pakai baju jubah pun boleh. Islam benda ni dia luas. Seseorang yang kata tak boleh, dia mesti mendatangkan dalil tak boleh. Macam itulah tarian, nyanyian dan seumpamanya. Begitu juga permainan. Permainan asalnya boleh. Sehingga ada dalil yang menunjukkan tak boleh. Okey, Islam dia tak mau patung ni. Apa-apa saja yang membesarkan patung. Tetapi nampaknya ada pengecualian kepada patung-patung yang dibuat untuk permainan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dia pernah bermain dengan patung dengan kawan-kawan dia, dan Nabi SAW melihat. Di dalam riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Nabi lama qadima min ghazwatit Tabuk, bila Nabi pulang daripada perang Tabuk, Nabi balik rumah, Nabi tengok di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ni dia ada himpunan permainan dia. Wahabatir rih, dia kata angin bertiup, dan angin itu fakashafat as-sitr an banatil Aisyah. Dia tersingkap permainan-permainan yang mainan Aisyah. Aisyah ni isteri Nabi, dia muda. Tapi masa balik perang Tabuk tu, Aisyah dah bukan budak-budak dah. Aisyah dah balik. Tapi dia ada permainan dengan dia. Pasal perang Tabuk. Perang Khaybar pun Aisyah dah lebih kurang 14 tahun. Itu kalau kita nak kira balik umur. Wanita balik tak semesti 14 tahun, 15 tahun. Mungkin balik sebelum itu lagi. Bila haid dia balik. Jadi Nabi tengok ada permainan Aisyah. Ada sejumlah permainan. Dan Nabi tengok wara'a farsan lahu. Nabi tengok kuda ada 2 sayap. Janahan, kuda yang ada 2 sayap. Bila Nabi tanya Aisyah ni apa dia? Aisyah kata mainan dia. Nabi kata ma hadzal ladzi wasṭahun. Apa yang di tengah tu? Faras. Aisyah kata kuda. Mal ladzi alaihi. Apa yang ada atas kuda tu? Janahan, 2 sayap. Nabi kata fars lahu janahan. Kuda pun ada 2 sayap. Nabi kata. Dia kata ama alimta anna li Sulaiman khailan la ajnihah. Kau tak tahu kau Nabi Sulaiman ada kuda, bagi dia itu banyak sayap. Dia kata fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketawa sehingga Aisyah kata aku nampak gaham Nabi. Hadis ni menjadi perbincangan di kalangan para ulama.
Di kalangan para ulama kata Aisyah ketika itu dibenarkan kerana dia masih belum baligh. Al-Khattabi antaranya yang kata kerana Aisyah belum baligh. Dengan itu maka mainan kanak-kanak ni boleh main, kuda ke binatang ke apa boleh main, dengan syarat belum baligh. Tapi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika dia membahaskan hadis ni, dia kata nak kata belum baligh tu, nak putus belum baligh itu susah juga tu. Sebab kata dia, masa perang Khaybar pun umur Aisyah dah 13, 14. Ini perang Tabuk. Itu kalau nak ukur baligh dengan umur. Jadi pada logiknya Aisyah telah pun baligh. Kalau Aisyah telah baligh, dia masih bermain dengan permainan yang bersifat binatang, dibenarkan, maka lelaki ataupun wanita yang baligh boleh bermain dengan benda-benda yang bersifat permainan ni sekalipun belum baligh, sekalipun selepas baligh. Dengan syarat benda tu bukan diagungkan, tapi untuk dijadikan permainan. Tapi apa kejadah sampai ketua duk main-mainan tu satu cerita lain lah. Tapi maksudnya adakah boleh ataupun tidak hukumnya kalau satu orang tu dia minat satu benda, katakanlah teddy bear ni nampak leceh sangat kot. Dia ni ada buaya, bantai tidur buaya. Dia nak tidur ni naik atas buaya dia tu. Dia lelaki baru nampak gagah sikit. Adakah haram kerana dia ada bantai tidur buaya yang dia duk peluk, duk ni, dia tak menyembah buaya tu, tak mengagung kerana dia pijak, dia tendang ke bawah? Adakah boleh? Hukumnya boleh. Jadi adakah teddy bear ni boleh ataupun tak? Kalau wanita lah, kalau itu kalau lelaki. Kalau wanita dia tidur dengan teddy bear ke apa, boleh ataupun tidak? Majoriti para ulama membolehkan. Di dalam mazhab Syafi'i ada qaul yang menghadkan untuk yang baligh. Tapi kalau wanita tu dia tidur dengan teddy bear, itulah yang aliok basi dia, tentulah ditendang, tapi tak ada lah bangun-bangun masya-Allah tu dia. Tak ada. Tak ada. Jadi dia ini termasuk di dalam permainan. Termasuk dalam permainan, dia boleh tidur dalam tu dan tidak dianggap sebagai perkara yang terlarang. Itu satu. Kedua, kalau lelaki, saya sebut dah tadi, kalau lelaki nak kena tengok benda lain. Kalau dia main yang tu, dia nak jadi macam nak pondan sikit. Yang tu kita larang pasal bab ni. Pasal bab menyerupai wanita. Tapi kalau tak ada apa, dia pun tak ada apa. Sedap tidur ya. Dia tendang dia apa. Tidak membawa dia menjadi wanita yang saudara tidak, saudari tidak, saudarai. Tak apa. Okey. Cumanya saya nak sebut tentang satu hal, iaitu di dalam fiqh ni, di dalam masalah muamalah ni, benda-benda yang tak menyentuh menzalimkan orang, benda-benda yang tak menyebabkan menjejaskan akidah, benda-benda yang tidak menyebabkan membodohkan akal, agama dia cenderung kepada memudahkan. Itu yang Aisyah sebut, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn illa ikhtara aisaruhuma. Nabi tidak diberi pilihan dua perkara melainkan dia pilih yang paling mudah. Maka kita dalam hal-hal yang seperti ini, kalau nak bagi pandangan hukum pada orang awam, kalau benda-benda yang muamalah ini, kita cenderung kepada yang lebih luas. Dalam ibadah kita cenderung follow sunnah. Dalam akidah kita mesti straight supaya tidak ada benda yang membawa kepada syirik. Di dalam hak-hak orang ramai kita mesti pastikan supaya dia tak makan harta benda orang. Tapi dalam urusan dia pakaian, minuman yang membabitkan antara dia dengan Tuhan saja dalam urusan kehidupan harian, agama cenderung kepada luas. Kalau orang tanya ketam nipah ke ketam apa boleh makan ke tak? Makanlah dulu kita kata. Ya? So agama lebih luas dan hal-hal yang seperti ini. Ada lagi 2-3 soalan ni, sampai renyok lah soalan ni, nanti saya ingat minggu depan lah jawab, boleh?
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya lupa, pagi besok kita ada kuliah Syama'il. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, iaitu tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi besok di masjid ni, istimak Jumaat, Jabatan Mufti, insya-Allah.